Hadis yang ke-39 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ashaddi ummati li hubba nasun yakununa ba'di yawaddu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi. Di antara golongan umatku yang amat kasih kepadaku ialah mereka yang datang selepasku, dan mereka amat berharap untuk bertemu denganku walau dengan mengorbankan keluarga dan harta. Riwayat Muslim. Jadi ada orang yang macam tu, yang mula-mula sekali ialah para sahabat lah. Mereka ni sampai ke tahap ada sahabat yang tak sanggup nak hidup lepas Nabi meninggal. Ada yang sahabat yang tak boleh duduk Madinah sebab ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat yang nak mati sebab nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai ke ada sahabat yang kata, kalau tak kerana Nabi larang minta mati, aku dah minta mati sebab nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sahabat yang kita kata apa? Sayyidina Uthman dalam mimpi pada hari dia syahid, dia didatangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Uthman nak buka puasa dengan aku ke tak? Maksudnya dia puasa setiap hari, Sayyidina Uthman qiyamul lail setiap malam. Hari dia nak terbunuh syahid tu, Nabi bagi tahu dia akan buka puasa dengan Nabi. Dia seronok. Esok dia bagi tahu isteri dia, hari ni saya mati insya-Allah. Seronok kan? Dan syair disebut oleh para sahabat bila sakit. Maksudnya sakit ni kalau nak mati kita akan jumpa kekasih. Maksud jumpa Nabi SAW. Dah hidup lama, sahabat yang hidup lama teringat dengan Nabi SAW kan. Macam sahabat macam Anas bin Malik hidup sampai 100 tahun. Masa Nabi wafat umur dia 20. Jadi dia teringat, rindu dekat Nabi itu lama sangat. Bila nak mati tu dia dah seronok lah nak jumpa Nabi SAW. Jadi itu para sahabat, itu yang pertama sekali. Kemudian para tabi'in, ulama lepas sahabat, ulama-ulama besar yang belajar dengan sahabat. Jumpa sahabat, tanya Rasulullah ni baju dia macam mana, pakaian macam mana, Nabi buat apa, nak tahu semua tentang Nabi SAW. Maka tanya sahabat, dan sahabat tak jemu jawab. Ada yang tanya benda remeh-temeh, ada yang tanya benda yang kecil, tapi bukan kecil bagi dia sebab ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu bila tiba Maulid, bulan Maulid, kita elok baca kitab tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama kata kena belajar, kenal orang yang bercakap tu dulu sebelum ikut kata-kata dia. Sebelum kita belajar kata-kata dia, kita juga kena belajar siapa yang bercakap tu. Wajah dia, muka dia, keindahan dia, cara dia duduk, cara dia berjalan, ini semua ada dalam kitab-kitab. Kitab yang kita akan baca di masjid ni insya-Allah nanti pun ada benda tu. Kitab yang sederhana, ringkas, dan dia akan cerita bab khusus sifat tubuh badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua benda lain lah, keluarganya, pakaiannya, senjatanya, tunggangannya, peperangannya diceritakan. Jadi orang yang ingat Nabi SAW, dia nak tahu. Dia bukan hanya nak tahu apa Nabi suruh, apa Nabi larang, itu betul, tapi dia nak tahu Nabi itu macam mana muka. Sebab itu Nabi SAW sebut boleh melihat Nabi dalam mimpi. Maksudnya umat akhir zaman yang tak sempat jumpa baginda dapat jumpa dalam mimpi, tapi tak tahu bila. Kita boleh doa, kita boleh dapat, sebab kita nak sangat jumpa Nabi SAW. Bagaimana antara yang saya ingat sifat yang diceritakan oleh seorang sahabat wanita nama Ummu Ma'bad Al-Khuzaiyah. Dia cerita kalau manusia ni, kalau daripada jauh nampak elok, dekat nampak tak elok dah kan. Daripada jauh nampak segak, dekat nampak semua. Tapi Rasulullah daripada jauh nampak cantik, dekat lagi cantik. Tak tahu nak cakap macam mana. Diam pun orang suka, cakap pun orang suka. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia diam pun orang suka. Kita kalau diam suka, cakap tak suka ya. Kemudian suara sedap, tak tahu nak cakap, suara Nabi itu sedap.
Kemudian rambut Nabi, sikat ke tak sikat, indah rambut dia. Jadi macam mana sahabat tengok muka Nabi tu? Maka mereka kata, senang je. Mereka kata apa? Sebelum Nabi dan selepas Nabi tak ada orang muka macam Nabi. Itu cakap. Jumpa orang Arab ramai, jumpa orang kulit putih ramai, jumpa orang hidung mancung ramai. Semua tak sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab keindahan Nabi itu Allah dah pilih. Dia elok semuanya. Dia senyum pun elok, dia tak senyum pun elok. Nak cakap macam mana tu? Kita senyum pun orang meluat tengok. Kan, asyik senyum ya. Kan, asyik tengok muka kita senyum, tak senyum marah pula. Kan? Jadi kita ni macam-macam benda tak kena. Rasulullah semua benda kena. Berdiri dengan orang dia paling indah. Duduk dia paling indah. Tak tahu nak cakap. Sebab tu orang yang nak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam tu orang yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak kasih pun kena kenal dulu. Kena tahu juga. Maka ulama dah buat semuanya. Ada ulama kumpul kitab khas pasal ni. Ya, di antara kitab tu ialah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ada 415 hadis cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab kita akan huraikan nanti, tak sampai 400 hadis lah. Tapi ada bab khusus keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Sampai apa tu? Sampai orang tanya kan, orang tanya, ada orang fikir baca dalam Quran surah Yusuf, Nabi Yusuf indah. Orang tengok tak percaya. Orang kata malaikat. Jadi orang salah faham, dia ingat Nabi Yusuf lagi indah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak. Sebab apa? Antara jawapan dia ialah Sayyidina Umar pernah sebut ada sahabat yang muka dia indah teringat Nabi Yusuf. Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh lawan. Tak ada contoh nak dibandingkan. Sampai ada sahabat kata, aku tak dapat tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia tengok, dia tunduk, dia tengok, tak boleh tengok lama-lama. Tak boleh tengok. Nabi Yusuf tengok lama-lama. Ish tu kan dalam Quran sebut qulna hasya lillah wa hasyallah, maksud subhanallah masyaallah. Saya cakap masyaallah siapa? Itu perempuan yang duk marah kepada orang Arab panggil Zalikha, orang Melayu panggil Zulaikha, yang marah macam mana boleh berkenan dekat pembantu hamba sendiri. Dia tak pernah tengok. Maka Zulaikha ni buat satu jamuan, suruh Yusuf keluar bawa makanan, semua terdiam. Lepas tu kata hasya lillah, masya-Allah. Lepas tu ma hadza bashara, ni bukan orang ni. Sampai kata bukan orang. Lepas tu terpotong jari, luka, masya-Allah. Lepas tu kata ulama, Nabi Yusuf terluka di jari, Nabi Muhammad terluka di hati. Sebab tengok Allah, tak boleh tengok indah Nabi tu. Nabi Yusuf boleh tengok. Maka salah faham tu. Semua yang Nabi dulu dapat, Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad lebih lagi. Jadi kalau kita belajar dari Nabi, kita rasa teringat dan tak boleh nak bayang. Macam-macam lah. Kalau orang yang pelik-pelik ajaran sesat, dia lukis muka Nabi tu. Dia lukis pada gambaran dia. Dia nak lukis sebab dia nak tengok kan. Ada pernah seorang tanya kat saya, dia kata kitab Syamil Muhammadah Imam Tirmizi ni cerita pasal Nabi detail ke? Dia tanya saya, ustaz ni dia tak pernah khatam kitab tu. Saya kata detail. Dia kata boleh ke kalau orang pandai lukis, dia boleh lukis ke? Kata. Tanya saya soalan. Dia tanya bukan ada suruh buat kan, dia boleh ke? Saya kata boleh. Kalau orang tu pandai lukis, mungkin dia boleh lukis, tapi tak sama juga saya kata. Tapi indah tu detail, saya nak beritahu ada detail terperinci tu ada. Bulu kening dia tebal, melengkung, tak bersambung, bulu mata panjang, mata dia luas, mata hitam dia hitam pekat, mata putih ada merah. Semua ada dalam kitab tu. Jadi kalau orang tanya kita, Nabi kita siapa? Malulah kita tak boleh cerita. Kita kena mengaji kitab-kitab tu. Kan? Saya nak buat juga pengajian kitab Syamil Muhammadah, tapi sebab hadis dia banyak. Kan? Jadi bila saya pernah buat di beberapa tempat, ada suatu masjid 4 tahun baru khatam. Sampai tua baru khatam. 4 tahun bukan 14. 4 tahun tu pun yang datang dulu lain, yang khatam lain. Itu biasalah. Ada yang sama lah, ada yang sama. Ada tempat saya buat laju
beberapa ulasan ringkas. 9 pagi mula, 5 petang habis. Ada yang tempat kita buat 2 hari. Separuh 200, 200. Tapi bila nak buat kali ni tu, saya kata takut orang tak larat. So saya ada tempat-tempat yang minta saya cadang kitab yang sama macam kita akan buat di masjid ni. Dalam tu dah ada banyak jugalah sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita akan bagi edisi terjemahan. Sebab kita dah ada dibuat oleh Indonesia tapi tulisan dia dipahami mudah. Adalah sikit-sikit benda yang kita tak faham, kita akan melayukan nanti di dalam kelas nanti. Tapi keindahan Nabi, Rasulullah kata apa? Kalau betul-betul sayang Nabi nak jumpa, itu maksud dia. Sebab tu ulama-ulama suruh pergi Madinah ziarah maqam, sebab Rasulullah tak mati macam kita. Ziarah maqam. Ada orang yang ziarah maqam dan dia tak boleh tahan, dia rasa Nabi tu ada di situ, dia nak jumpa sangat. Jadi ini dipanggil orang yang faham ni, orang yang belajar. Sebab itu orang yang dekat dengan Nabi siapa? Nabi sebutlah hadis, orang yang banyak selawat. Kemudian orang yang baca hadis dia, baca hadis banyak selawat. Sepatutnya begitu kan. Kalau kita baca 40 hadis, lebih 40 kali selawat. Lebih, sebab ada hadis ulang banyak kali sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis ulang sampai beberapa kali. Maka baca hadis, kenal Nabi SAW dan selawat digabungkan dalam majlis bacaan kita. Jadi itu kita nak jumpa Nabi SAW tu. Kan? Ada orang diberi kemuliaan dapat jumpa Nabi dalam mimpi, masya Allah, alhamdulillah.